Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini bersama saya Cikgu Faz dari Bright Minds Academy dengan topik FB Live kita pada hari ini iaitu ulang kaji subjek matematik UPSR. Okey, tapi untuk hari ini Cikgu Faz fokuskan topik ulang kaji kita kepada topik peratus. Okey. So kita nak ulang kaji topik peratus. Seperti yang kita semua tahu, peratus ini adalah pecahan yang penyebut dia bernilai 100. Contohnya 2/100, 25/100. Okey, semua pecahan yang penyebut dia 100 itu adalah peratus. Simbol peratus pula adalah persen. Simbol dia, okey. Contoh dalam soalan ini. Okey. So sebelum Cikgu Faz pergi lebih lanjut, hari ini Cikgu Faz akan terus fokus kepada masalah-masalah yang melibatkan peratus ataupun peratusan yang masuk dalam soalan-soalan UPSR. Okey. So Cikgu minta untuk penonton-penonton yang sedang menonton, silalah kongsikan video live ini dengan rakan-rakan Facebook anda yang lain, dan jangan lupa untuk join link Telegram Bright Minds Academy yang kami sudah sharekan di komen di bawah. Okey, dan jika ada sebarang persoalan, pertanyaan atau macam mana nak join kelas Bright Minds Academy, bolehlah hubungi hotline kami. Okey, so cikgu tak nak buang masa. Okey, so cikgu fokuskan terus kepada masalah-masalah melibatkan peratusan dalam soalan-soalan UPSR. Okey, so peratusan untuk level UPSR biasanya melibatkan masalah berkaitan pelaburan, faedah dan dividen. Okey, so soalan-soalannya berada di depan ni. Kita pergi soalan yang pertama, iaitu Encik Jasni menyimpan, ada pembaris. Okay. Encik Jasni menyimpan sebanyak RM2,000 dalam sebuah bank. Okey, kita baca dulu. Bank itu memberi faedah sebanyak 1.5% setahun. Berapakah nilai faedah yang diterimanya selepas setahun? Okey, kita gariskan kata-kata kunci. Okey, kata kunci dalam masalah ni. Yang pertama, menyimpan sebanyak RM2,000. So kita tahu wang simpanan dia sebanyak RM2,000. Bank memberi faedah sebanyak 15% setahun. Okey, 15 pula, 1.5% setahun. So 1.5% kita akan tukarkan kepada pecahan. So apa yang kita kena cari adalah nilai faedah selepas setahun. Nilai faedah. Untuk cari nilai faedah, operasinya darab, iaitu kadar faedah darabkan dengan wang simpanan. So cara dia, tukarkan 1.5% kepada pecahan. 1.5/100 darab RM RM2,000. Okey, so kita akan dapat jawapan 1.5 darab RM20, kita akan dapat RM30. So inilah nilai faedah selepas setahun. Nilai faedah selepas setahun. Okey, so dekat sini cikgu nak highlightkan kepada ibu-ibu ayah-ayah. Ibu-ibu ayah-ayah dah boleh mula untuk dedahkan tentang faedah, kan? Kan dalam kehidupan sebenar kita pun kita guna istilah-istilah ni, kan? Kalau kita buat simpanan ASB, kan, kita ataupun kiraan dividen wang simpanan kita.
kita gunakan. So bolehlah berkongsi dengan anak-anak supaya anak-anak lebih nampak, lebih faham. Okey. So nilai faedah adalah dia punya wang, ringgit dia, berapa nilai dia. Kalau kadar faedah adalah persen dia. Kan? So cikgu lebih yakin dan percaya ibu-ibu ayah-ayah lebih pakar untuk apa ni, sebab kita guna dalam kehidupan sebenar. So boleh berkongsi dengan anak-anak bermula daripada sekarang, sebab biasanya pelajar-pelajar kita confuse soalan ni sebab mereka tak guna dalam kehidupan mereka kan. Okey. So jom kita pergi ke soalan yang kedua, melibatkan dividen. Okey, dividen tu apa? Dividen ialah keuntungan yang dipulangkan kepada pemegang saham oleh sebuah syarikat. Okey. So untuk soalan 2 ni, Raju melabur sebanyak RM8,000 dalam sebuah syarikat. Syarikat itu memberi dividen sebanyak 8% setahun. Hitung jumlah wang pelaburannya selepas 3 tahun. Okey. Kita highlightkan, gariskan kata kunci. Okey, melabur sebanyak 8,000. Okey, memberi dividen sebanyak 8% setahun. Hitung jumlah wang pelaburannya selepas 3 tahun. Okey. So untuk hitung, kita kena kira. Okey, cikgu dah buatkan ruang untuk kira. Kita kena kira mengikut tahun lah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Okey, so tahun yang pertama kita akan kira 8% daripada RM8,000. So kita akan dapat jawapan RM160. Okey. RM160. Salah, 640. Okey. Kita ada 3 kolom. Kolom yang pertama ini adalah untuk tahun. Kolom yang kedua adalah untuk kita kira nilai dividen. Kira nilai dividen macam juga nilai faedah. Peratus kadar dividen darabkan dengan wang pelaburan. Kalau faedah tadi, kadar faedah darabkan dengan wang simpanan. Itu benefit dia. So dividen, kadar dividen darabkan dengan wang pelaburan. So kita akan dapat jawapan RM640 nilai dividen. So nilai kolom yang ketiga adalah nilai dividen tambahkan wang pelaburan. So kita tambahkan semula 640 dengan 8,000 wang pelaburan dia tadi, tambah RM640. So kita akan dapat RM8,640. Untuk tahun pertama, wang pelaburannya selepas setahun, wang pelaburannya telah menjadi RM8,640. So bila dia masuk tahun yang kedua, nilai dividen masih sama, 8% akan darab dengan nilai wang pelaburannya yang baru, okey, iaitu 8,640. So bila kita kira 8% darab dengan 8,640, kita akan dapat RM691.20. Okey, so inilah nilai dividen untuk tahun yang kedua. Kemudian hujung tahun yang kedua, nilai dividen tadi tambahkan semula dengan wang pelaburan kita, iaitu wang pelaburan tahun kedua, iaitu RM8,640 tambah RM6
8,640 tambah 691 20 sen RM. So hujung tahun yang kedua, wang pelaburan kita telah menjadi sebanyak RM9,331.20. Okey. So wang pelaburan untuk tahun yang kedua RM9,331.20 di bawah pula untuk tahun yang ketiga. Okey, so bila kita kira nilai dividen tahun yang ketiga, 8% daripada RM9,331.20. So nilai dividen yang ke tahun yang ketiga akan menjadi RM746.50. Okey. So untuk tahu wang pelaburan kita tahun yang ketiga, tambahkan nilai dividen tahun yang ketiga dengan wang pelaburan yang awal tadi tu, awal tahun ketiga. So iaitu RM9,331.20 tambah dengan RM746.50. So kita akan dapat pada tahun yang ketiga, wang pelaburan kita mencecah sebanyak RM10,077.70. So macam ni lah caranya nak kira untuk wang pelaburan selepas 3 tahun. Begitu juga kalau soalan berkaitan faedah, kalau dia tanya wang simpanan selepas 3 tahun, so cara dia macam ni. Kita kena buat kolom untuk tahun, kolom untuk nilai dividen atau nilai faedah, kemudian kolom untuk nilai dividen tambahkan dengan wang pelaburan yang awal tadi. Okey? Okey. So kena banyakkan latihan untuk soalan yang ni, okey? Sebab itu cikgu sarankan kepada ibu-ibu ayah-ayah untuk join link Telegram Bright Minds Academy supaya supaya anak-anak dapat mengulang kaji juga dalam grup Telegram itu. Sebab Cikgu Faz sendiri akan kongsikan video-video cara untuk menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah. Contohnya soalan macam ni lah. Okey. So tadi soalan peratus berkaitan faedah, soalan peratus berkaitan dividen. Okey, so sekarang yang ketiga soalan peratus berkaitan kehidupan harian kita lah. Okey. So diberi cartapai. Cartapai ini adalah peratusan kek. Okey, so Lily mendapat 40% kek. Lily mempunyai 40% kek, Devi tak tahu, Izzah 35% kek. Okey, so soalan yang pertama, berapakah peratusan kek yang diperoleh oleh Devi? Okey, dia nak peratusan kek yang diperoleh oleh Devi. So cara dia, soalan A. So cara dia untuk cari peratusan kek mudah sahaja. Jumlah keseluruhan peratusan adalah 100%. So 100% tolak 40% tolak 35%. So kita akan dapat jawapan 25% kek Devi. Okey, mudah saja. Yang B, berapakah jisim dalam kg kek yang diperoleh oleh Devi? Okey, cikgu rasa macam tak cukup dia punya maklumat. Okey. Maklumat dia tak cukup soalan ni. Soalan ni maklumat dia yang tertinggal adalah ini adalah sebiji kek yang dikongsi oleh Lily, Devi, Izzah dan jisim sebiji kek ini adalah 1.5 kg. 1.5 kg.
kg. Okey. So tadi kita dah kira peratusan kek yang DV dapat, iaitu 25%. Soalan yang kedua adalah jisim dalam kg kek yang diperoleh oleh DV. Okey, so untuk tahu jisim yang diperoleh, kita kena kirakan menggunakan peratusan DV. So 25% darab daripada 1.5 kg. Okey. Kalau cikgu tukarkan dulu kepada gram untuk mudahkan kita mengira. So 1.5 kg bersamaan 1,500 gram. So kita akan dapat 25 darab 15, 375 gram. Okey, so tukar kepada kilogram, kita akan dapat 0.375 kilogram. Begitu. Okey, nampak? Okey, mudah saja. So jangan lupa untuk join link Telegram Bright Mindset Academy supaya kami dapat membantu anak-anak anda, dan teruskan menonton FB Live Bright Mindset Academy pada hari-hari yang akan datang untuk kita sama-sama mengulang kaji dan dapat meroket pada tahun 2020 ini. Okey, sekian saja daripada saya, Cikgu Faz. Jangan lupa kongsikan video ini dengan kawan-kawan Facebook yang lain. Berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum.